Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Alhamdulillah nahmadu wa nusalli ala rasulil karim. Pengacara, penganjur majlis, Sulma Keyek dan Cikgu Yusof, ahli majlis mesyuarat kerajaan negeri, ahli yang berhormat, rakan-rakan yang saya muliakan. Kita panjatkan setinggi-tinggi kesyukuran kepada Allah SWT dapat menyempurnakan majlis sederhana pada hari ini, tetapi sangat bermakna. Michael Ye mengingatkan kita juga bahawa hari ini hari ketetapan yang dibuat oleh para sahabat kemudiannya untuk menetapkan tahun baru Islam. Itu disebut awal Muharram tahun Hijrah. Ini satu-satunya pendirian untuk agama yang menetapkan tarikh penghijrahan, tarikh mula meningkat tahap perjuangan sebagai tarikh awal, tidak tarikh hari lahir. Dalam semua sistem lain yang menetapkan hari permulaan tahun, ya, baik dari Zoroastrian sampai Christian era, semua ikut tarikh hari lahir. Hari lahir kata mereka Nabi Isa, maka jadi tahun Masih. Tetapi Islam menetapkan tarikh bertapaknya permulaan perubahan perjuangan. Ya. Hijrah ini hijratun Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dari Makkah Al-Mukarramah ke Yathrib, nama awal Madinah Al-Munawwarah, itu meninggalkan sistem lama yang zalim, meninggalkan sistem yang mengamalkan faham kabilah, tribal, perkauman sempit, penghinaan terhadap kelas, golongan atasan dengan golongan bawahan, jenayah yang berleluasa. Jadi ini ditinggalkan dan dia bawa satu sistem baru. Ini maknanya hijrah, ya. Bukan saja soal hijrah atau pindah. Hijrah itunya pindah daripada Mekah ke Madinah, ya. Baik, saya nak sebut juga bahawa berlakunya hijrah ini peranan ramai. Betul Nabi Muhammad SAW dengan wahyu, tapi peranan anak muda. Ingat, perubahan itu berlaku dengan peranan anak muda Sayyidina Ali bin Abi Talib. Pengorbanannya, kesetiaannya, keberaniannya, kepintarannya. Pemuda, saya nak ringkaskan. Peranan sahabat yang setia, Abu Bakar yang dipanggil Siddiq, kerana kesetiaannya, taatnya dan keyakinan kepada pimpinan dan Rasulullah SAW. Orang yang dewasa, maknanya ada orang tua, ada anak muda. Peranan wanita, ini kadang-kadang dalam tazkirah kita selalu pandang wanita ada peranan. Tak betul. Asma binti Abu Bakar itu satu wanita yang diberi kepercayaan, menyimpan rahasia, membantu persiapan awal Rasulullah SAW. Ya. Baik, ada wanita, ada anak muda, ada sahabat yang setia, yang dewasa. Ada peranan bukan Islam. Ada orang kata ini bukan Islam, tak ada peranan. Tak betul. Dalam hijrah ini seorang yang bernama Abdullah ibni Abu Uraiqah, seorang bukan Islam yang dipercayai membantu Rasul dari segi logistik, kerana dia ni pakar dari segi jalan, nak ke belakang bukit dan gunung dan jalan, melindungi daripada perjalanan biasa yang diketahui dan dipantau oleh golongan Quraisy yang zalim, yang menindas, yang membenci perubahan yang dibawa oleh Rasulullah SAW, baik dari akidah atau akhlak. Maka ada peranan. Jadi sudah, sebab itu dalam Islam kita rasa selesa. Bercakap hijrah, ada peranan anak muda, ada peranan orang tua yang sahabat setia, ada peranan wanita, ada peranan yang bukan Islam. Maka berlakulah hijratun Nabi Muhammad SAW. Ya. Maknanya dari keadaan yang lama kepada apa yang masyarakat, bukan masyarakat baru, progresif, demokratik, tidak. Dia sebut ecumenical. Ecumenical maknanya asas keyakinan, akhlaknya kuat, moralnya kuat, kepercayaan pada keyakinan agamanya kuat. Ini yang membentuk mereka menjadi solidariti baru. Tetapi dia tidak hanya terima. Ada orang kata
sistem kita ini nak ubah sikit-sikit lah. Kalau dulu rasuah banyak, sekarang rasuah sikit. Kalau dulu tolong orang sikit, sekarang tolong orang banyak sikit. Tak ada. Dia mesti systemic change. Bahwa hijrah itu bermakna transformasi politik, sosial dan ekonomi. Meninggalkan kebobrokan sistem yang zalim, yang menindas, yang memperkaya golongan kecil dan memiskinkan golongan ramai. Itu yang disebut the Jahiliyah Society of Makkah Al-Mukarramah. Ini kadang-kadang kita lihat hanya hijrah dari satu sudut. Hijrah ini systemic change. Itu yang disebut bukan setakat robah, tetapi mesti ada niat par excellence. Kalau nak robah sikit-sikit, buat apa susah payah? Masuk penjara, keluar penjara, kena tekan, kena buang kerja. Ya, nak robah sikit. Bila dapat kuasa, lebih kurang saja. Tidak. Dia mesti systemic change. Mesti transform. Ini yang disebut islah. Perubahan yang benar-benar bermakna. Ya. Ini disebut keinginan itqan fil amal untuk mencapai apa yang disebut par excellence. Apakah mungkin dalam dunia begini? Mungkin kalau kita berikan semangat yang kental dan jitu dari awal. Ya, ada kemungkinan kalau politik kita ini tidak hanya simpang siur, siapa berkuasa, siapa nak rebut, kompromi apa, jawatan menteri yang mana, jawatan JLC mana. Dia mestilah bertunjangkan kepada prinsip yang luhur, membawa kebaikan kepada sistem dan kepada rakyat. Ini mudah-mudahan kita boleh usahakan dengan latihan, dengan kefahaman. Kita lihat umpamanya umat Islam, jangan fikir yang bukan Islam, yang Islam ini. Dr. Rafi'i dia arif sikit bab ini. Yang Islam sahaja, berapa ramai yang benar-benar menghayati semangat hijrah Nabi Muhammad SAW. Begitu dampaknya begitu kuat sehingga sahabat memikirkan wajar ditetapkan ini sebagai tahun permulaan yang disebut hijrah 1 Muharram ini. Ini dampak yang kita sebut, yaitu untuk ada kegairahan, kesungguhan untuk menegakkan keadilan dan kemanusiaan. Saya selalu gunakan dua istilah ini. Kita bicara keadilan, tapi kadang untuk kaum kita. Kita cakap keadilan, tapi untuk suku sakat kita. Keadilan untuk kroni kita. Tidak. Keadilan ini mestilah untuk semua. Kemanusiaan. Dan kalau tidak ada kemanusiaan, dia tidak ada kekuatan Islam itu dari awal di Mekah. Ada Yahudi, ada Nasrani, ada Muslim. Di bawah satu ummah, di bawah pimpinan Nabi Muhammad SAW. Ini dia kekuatan dan kehebatan yang disebut tentang Islam dan semangat hijrah. Baik, hari ini juga kita sambut kemerdekaan 31 Ogos, tapi kita lancarkan untuk parti di peringkat Negeri Sembilan. Saya ucap sekali lagi terima kasih rakan-rakan daripada Parti Sahabat di AP Amanah pun turut hadir dengan pimpinan-pimpinan utama semua di sini. Ya. Tetapi kemerdekaan ini mesti difaham rohnya, bukan tarikhnya. Bukan hanya menyingkirkan penjajah. Mengapa kita tolak penjajah? Kerana apa hak orang negara luar menjajah dan menindas kita, merompak kekayaan kita, bawa ke London, atau di Indonesia, Belanda, rompak, rakyat Indonesia miskin, kepala-kepala negara dan pembesar-pembesar di Belanda kaya raya, dibuat jembatan baru, bangunan baru, universiti baru, semua dari perah daripada titik peluh rakyat Indonesia. Begitu juga Malaysia. Sudah, yang kita tolak itu apa? Bukan saja orangnya, orang kulit putih, kerana kita ini rakyat. Yang kita tolak itu perangainya, kezalimannya, rasuahnya, rompakannya, penindasannya. Itu yang kita tolak. Baik, sekarang kita dah merdeka. Apakah kita mau ganti orang Inggeris dengan orang Melayu perangai lebih kurang sama? Orangnya lain. Negara merdeka, namanya Ahmad Muhammad Anwar Saleh Ibrahim, semua ada. Zulkifli pun ada, ya, namanya. Tetapi apakah perubahan merdeka itu
selari dengan janji keramat kita. Janji keramat kita, merdeka, supaya negara itu demokratik, supaya ada kesaksamaan, supaya ada keadilan. Itu sumpah keramat Tunku Abdul Rahman Putra Al-Haj dalam peristiharaan merdeka 31 Ogos 1957. Kalau dulu dicatat dan tulisan Jawi, dipapar di tiap masjid dan di surau untuk semua rakyat baca peristiharaan kemerdekaan itu. Ya, dipampang besar poster dengan tulisan kad Jawi yang cukup cantik di tiap masjid dan surau yang saya ingat. Ya, di semua sekolah, tulisan Rumi tentunya. Itu anak-anak baca peristiharaan. Ya, tak semestinya kita faham, tapi ia harus memberikan makna sekarang. Apa dia? Ini janji. Bila kita sebut keadilan kepada semua, ya, tentunya keadilan pada orang Melayu, kerana Melayu majoriti. Keadilan pada semua, juga Cina, juga India, Dayak dan Kadazan. Itu janji kemerdekaan. Dah 20-30 tahun kita nak ubah. Keadilan maksudnya selesaikan kaum ini dulu, kemerdekaan itu kita robah kemudian. Dan kita lihat umpamanya ada orang melihat bahawa kemerdekaan itu hanya mengganti penjajah dengan pimpinan Bumiputera Pribumi baru. Tak semestinya tepat. Dia mesti ganti dengan rakyat sendiri. Ya. Tetapi mestilah dengan cita-cita dan nilai baru menjaga kesejahteraan semua. Hentikan sifat bobrok yang merusakkan negara di bawah penjajah. Apa dia? Kuku besi. Setuju? Okey. Tak setuju? Masuk penjara. Aku perintah, gili aku, tangkap kamu, hadapkan ke mahkamah. Tak cukup satu kes, macam Lim Guan Eng, 3 kes berturut-turut. Kerana apa? Aku berkuasa sekarang. Saudara, sistem penjajah ini, siapa berkuasa, dia pegang undang-undang. Merdeka menjanjikan negara hukum yang tunduk pada hukum, bukan tunduk pada orang. Memang sukar. Sebab itu kita harus merasa terdedah dan terdidik dengan kefahaman baru ini. Ekonomi, kita tolak penjajah kerana ekonomi ini dikuasai segelintir orang berkuasa dengan kroni-kroni mereka, keluarga mereka dan kawan-kawan taman lamat, semua kaya. Rakyat yang petani miskin terbiar. Tidak ada usaha, tidak ada sekolah desa. Di luar bandar tidak ada sekolah pasal itu. Ada sekolah-sekolah di bandar. Ada sekolah luar bandar memang daif. Dilatih anak Melayu menjadi kerani. Itu sebelum mereka. Apakah tidak ada perubahan? Ada. Apakah tidak ada sekolah di luar bandar? Ada. Saya bukan datang untuk menafikan, mengatakan dalam sepanjang 63 tahun merdeka tidak ada perubahan. Ada. Tetapi kita nak nilai dari sudut janji kita matang sebagai satu negara yang demokratik. Kita janji ekonomi kesaksamaan, tetapi kita lihat jurang kaya dan maha kaya dengan miskin terus melebar. Dulu kita kata Cina kaya. Ada orang masih cakap sama sekarang, Cina semua kaya. Dia pergi patut belah lukut ni, dia tengok Cina semua kaya ke tidak. Ini tak faham betul. Ada Cina kaya. Dan memang jurang memang diakui. Tetapi sekarang jurang di antara Melayu maha kaya dengan Melayu miskin itu juga kian melebar. Setelah merdeka, yang kita janjikan mengurangkan kesenjangan atau jurang maha kaya dengan miskin itu tidak berlaku. Sebab apa? Sebab dasar kita itu tidak membantu dan melihat kepentingan golongan bawah. Ini yang menyebabkan kita harus beri kesedaran kepada rakyat. Nah, itu sebab bagi saya merdeka ini tahun keramat. Bukannya di Malaysia, banyak negara macam itu. Di India, ucapan kemerdekaan Jawaharlal Nehru 1947 memang hebat. Tajuknya Tryst with Destiny. Seorang ini seolah-olah satu janji keramat dengan masa depan kita. Bahawa dengan detik 12 malam ini,
India akan merdeka, mengusir penjajah, menjamin bukan saja kemerdekaan, kebebasan kepada seluruh rakyat India, membela mereka yang miskin. Tapi setelah 60-70 tahun, yang merempat banyak lagi. Rasuah masih berleluasa. Di Pakistan, Muhammad Ali Jinnah, salah seorang negarawan Islam yang sangat hebat, beri pidato yang disebut Constituent Assembly Speech in 1947. Dia kata bahawa apa yang berlaku di Pakistan ini sesuatu yang luar biasa dalam sejarah. Kata dia cyclonic revolution. Tetapi dia bagi amaran, negara mungkin dan mudah hancur kalau amalan rasuah, penindasan, kuku besi, malam yang tak setuju, tangkap orang, fitnah orang, dakwah orang, ini kalau terus berlaku, negara akan rosak. Indonesia, ini banyak orang Jawa sini ni, eling dan waspada. Ini peringatan Rangga Warsito yang kemudian dihebahkan oleh Bung Karno, ya, bahawa waspada pada keadaan di mana yang baik masuk penjara, yang jahat jadi penguasa. Ya. Kerana sistem dah jadi kucak-kacir pada masa itu, zaman Belanda. Soekarno sebut dan bawa balik kisah zaman Edan. Orang Jawa tahu zaman Edan. Laksamana Daniel tak tahu apa dia Edan. Edan ni zaman gila. Ya. Yang baik masuk penjara, yang bobrok jadi penguasa. Jadi oleh yang demikian, rakyat mau bikin apa? Rakyat harus eling dan waspada. Mesti beringat dan waspada. Jangan ditipu, jangan ditindas, jangan jadi tali barut bodoh di peringkat bawah. Siapa yang sebut kepada kita? Rangga Warsito, pujangga Jawa di Keraton Yogyakarta pada masa itu. Jadi kalau ada orang Jawa belum baca Rangga Warsito, tolong mana ketua kampung? Tolong pinjam cerita zaman Edan ini biar orang Jawa, orang keturunan Jawa benar-benar faham bahawa pujangga Jawa besar. Dalam sejarah Kepulauan Melayu ini ada pujangga Jawa besar namanya Rangga Warsita atau Rangga Warsito yang menulis tentang zaman Edan. Satu peringatan untuk kita, untuk terutama di zaman merdeka ini. Jadi mudah-mudahan ini kita ingatkan. Terima kasih kerana saya pernah semangat cakap pasal ni. Sebenarnya saya cakap Twist Destiny, Nehru, Cyclonic Revolution, Jinnah dan Soekarno. Dia sebut merdeka ini menjanjikan jambatan emas untuk rakyat Indonesia. Waduh, bunyinya memukau Pak. Bukan jambatan kayu yang dijanjikan, jambatan emas. Maknanya daripada keadaan bobrok, miskin, sengsara, derita di zaman penjajah Belanda kepada sesuatu yang bebas, merdeka, berdaulat dan lebih makmur dan seksama bagi rakyat Indonesia. Tapi enggak jadi Pak. Sebab itu jangan kita terpukau dengan janji. Kita kena kerja, nilai dengan pemikiran dan akal yang Allah kurniakan. Terima kasih sekali lagi kepada rakan-rakan, terutama ahli mesyuarat kerajaan negeri, ahli Dewan Negeri, PKK dan seluruh jentera yang membantu kita pada hari ini. Saya harap kegiatan-kegiatan ini dikumandangkan di seluruh negeri supaya orang faham. Ya, jangan kita ingat politik ini hanya gempur-gempur sebelum atau menjelang pilihan raya. Kita nak orang insaf dan faham dan sama-sama membawa dan menuntut perubahan. Sekali semua terima kasih, jazakumullah khairan kathiran kepada semua. Saya lancarkan kempen penerangan kemerdekaan
bermula di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.